sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Terdapat sebuah kampung yang telah gagal sebanyak 7 kali dalam tempoh 15 tahun. Ia adalah sebidang tanah yang telah ditinggalkan oleh semua orang, termasuk pasukan penyelidik dari Jerman, Perancis, dan juga Universiti Korea. Tetapi kemudian, seorang juru teknik Malaysia berusia 62 tahun muncul. Beliau ialah Encik Ismail bin Rahman, yang hanya tinggal 6 bulan sebelum bersara. Beliau tidak mempunyai peralatan terkini maupun bajet yang besar. Ibu pejabat telah mengarahkannya untuk menarik diri. Namun, dengan pengalaman selama 30 tahun, juru teknik ini telah mencipta keajaiban dari kedalaman 125 meter. Dan perkara yang lebih menakjubkan berlaku setahun kemudian. Apakah hadiah terakhir yang ditinggalkan oleh juru teknik berpengalaman selama 30 tahun ini di Afrika? Sebelum itu, sokongan Anda melalui langganan dan tanda suka akan memberikan kami kekuatan yang besar untuk terus berkarya. Kini, kami dedahkannya. Selamat sejahtera, nama saya Ismail bin Rahman. Umur saya 62 tahun ini, dan saya telah bekerja dalam bidang pembangunan air bawah tanah di Malaysia selama 30 tahun. Pada suatu petang hari Kamis bulan Februari, saya baru sahaja pulang dari tapak projek apabila pengurus sumber manusia datang ke pejabat saya. Raut wajahnya kelihatan agak tegang. Ia adalah pemberitahuan rasmi bahawa saya akan bersara wajib dalam tempoh 6 bulan lagi. Walaupun saya sudah tahu tentang perkara ini, tangan saya menggeletar apabila menerima surat itu. Terasa seolah-olah 30 tahun hidup saya dirumuskan dalam sehelai kertas sahaja. Malam itu, saya pulang ke rumah dan memberitahu istri saya. Saya nak mohon untuk projek di Afrika, kata saya. Syarikat telah membuka iklan terakhir untuk sukarelawan penempatan luar negara. Isteri saya meletakkan sudu dan garpunya. Kenapa abang nak pergi ke tempat bahaya macam tu sekarang? Suaranya meninggi. Anak perempuan saya juga menelefon untuk memujuk saya supaya tidak pergi. Ayah, berehatlah. Luangkan masa dengan cucu-cucu, katanya. Tetapi keputusan saya sudah muktamad. Selama 30 tahun, saya telah menggali 837 buah telaga di seluruh negara. Dari Kangar di Perlis hingga ke Tawau di Sabah, saya telah membawa air ke tempat yang tiada air. Tetapi untuk kerjaya saya berakhir dengan hanya menguruskan kertas kerja, saya rasa itu tidak sepatutnya. Saya duduk di ruang kerja saya sehingga lewat malam. Saya melihat gambar-gambar yang tergantung di dinding. Telaga pertama di sebuah kampung pedalaman di Sarawak pada tahun 1995. Bantuan kecemasan bekalan air di Kelantan semasa musim kemarau pada tahun 2003. Pembangunan air bawah tanah untuk pertanian di Pahang pada tahun 2012. Di setiap tapak projek, terukir senyuman di wajah orang ramai. Kegembiraan penduduk kampung apabila air memancut keluar, kanak-kanak minum air bersih. Itulah makna kerja saya selama 30 tahun. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke tempat kerja, saya membuat keputusan. Saya pergi ke bahagian sumber manusia dan menyerahkan borang permohonan penempatan ke Afrika. Pegawai itu bertanya dengan wajah terkejut. Encik Ismail tinggal 6 bulan lagi nak bersara. Kenapa nak mohon projek susah macam ni? Saya menjawab, sebab itulah saya pergi. Kerana ini yang terakhir. Saya menerima fail projek tersebut. Ia adalah sebuah kampung di wilayah Tigray, utara Ethiopia. Sebuah kampung di mana 7 percubaan menggali telaga telah gagal selama 15 tahun. Keadaan geologi yang sukar, lapisan batuan dasar yang tebal, dan aliran air bawah tanah yang tidak menentu. Sesiapa pun akan melihatnya sebagai projek dengan peluang kejayaan yang tipis. Rakan-rakan sekerja yang lebih senior menggelengkan kepala. Kenapa nak susahkan diri di sana untuk projek terakhir? Lebih baik ambil satu projek mudah dalam negara dan bersara dengan tenang, kata mereka. Tetapi itulah yang membuatkan saya lebih bersemangat untuk pergi. Kegagalan sebanyak 7 kali bermakna penduduk di sana sangat terdesak memerlukan air. Dan saya percaya, pengalaman saya selama 30 tahun akan paling berguna di tapak projek yang mencabar seperti itu. Pada malam sebelum saya berlepas, semasa saya mengemas barang, istri saya masuk ke bilik. Dia duduk di sebelah saya tanpa berkata apa-apa untuk seketika. Kemudian dia berbisik perlahan, "Saya tahu apa kerja abang selama ini. Abang mencari air di tempat yang tiada air. Saya faham kalau abang nak tamatkan kerjaya abang dengan cara itu juga. Tapi, janji dengan saya, pulang dengan selamat." Malam itu saya tidak dapat tidur. Sambil melihat lampu-lampu Kuala Lumpur dari tingkap, saya berfikir, di setiap rumah di sana air keluar hanya dengan memulas pipe. Tetapi di seberang dunia, ada orang yang sangat mendambakan seteguk air. Subuh keesokan harinya,
Saya berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Kelia. Sambil menerima tiket di kaunter daftar masuk, saya bertekad. Ini tapak projek terakhir. Aku mesti lakukannya dengan betul. Pesawat mula bergerak di landasan. Lampu-lampu bandar semakin mengecil. Dan apabila kami melepasi awan, langit baru terbentang di hadapan. Selepas penerbangan selama 16 jam, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Addis Ababa Bole di Ethiopia. Dari sana, saya menaiki sebuah pesawat kipas kecil selama 3 jam lagi. Perjalanan ke kampung kecil di wilayah Tigray itu sangat sukar. Saya menaiki kenderaan pacuan 4 roda selama lebih 2 jam di jalan yang tidak berturap. Pemandangan di luar tingkap jauh lebih tandus daripada yang saya bayangkan. Tanah kering merekah, sungai yang hampir kering, dan angin berdebu. Saya tiba di pintu masuk kampung sekitar jam 4 petang. Saya berjabat tangan dengan seorang penyelaras tempatan yang menyambut saya. Dia bertanya sama ada saya mahu melihat-lihat kampung. Saya mengangguk. Saya berkata saya mahu melihat 7 lokasi yang gagal itu terlebih dahulu. Sambil berjalan ke lokasi kegagalan pertama, saya berfikir, gagal 7 kali bukan sekadar nasib malang. Pasti ada sebab yang mendasar. Dan tugas saya adalah untuk mencari sebab itu. Saya tahu bahawa mencari jawapan itu akan menjadi ujian sebenar bagi pengalaman 30 tahun saya. Matahari mula terbenam. Senja kemerahan mewarnai bumi yang kontang. Dari jauh, saya melihat kanak-kanak berjalan sambil membawa tong air yang besar. Dikatakan perjalanan pergi dan balik ke sumber air terdekat mengambil masa 4 jam. Melihat pemandangan itu, saya menjadi yakin. Inilah sepatutnya menjadi tapak projek terakhir saya. Saya mesti berjaya. Sambil mengemas barang di tempat penginapan, saya menghantar mesej kepada istri di Malaysia. Selamat sampai. Esok kerja bermula secara rasmi. Dan saya berbisik kepada diri sendiri. Baiklah, mari kita mulakan. Keesokan paginya, saya terjaga pada pukul 6. Kampung yang saya lihat dari tingkap kelihatan lebih jelas berbanding semalam. Jalan-jalan yang berdebu, rumah-rumah berdinding batu rendah, dan padang kontang yang terbentang jauh. Selepas sarapan ringkas, saya meninggalkan tempat penginapan pada pukul 7. Penyelaras tempatan membawa seorang pemuda bersamanya. Dia tinggi, kurus, dan mempunyai pandangan mata yang tajam. Dia kelihatan tidak sampai separuh umur saya. Saya menghulurkan tangan dahulu. Selamat pagi, saya Ismail. Dia menyambut tangan saya sekejap sebelum melepaskannya. Abel, 28 tahun. Saya telah melihat semua projek sebelum ini. Suaranya dingin. Penyelaras itu menjelaskan bahawa Abel lahir dan dibesarkan di kampung ini. Sejak percubaan telaga pertama pada tahun 2007, dia telah merekodkan setiap proses. Dia adalah saksi kepada 7 kegagalan selama 15 tahun. Kami berjalan ke tapak pertama. Ia adalah kawasan rata di bawah bukit di hujung utara kampung. Terdapat sebuah struktur besi usang yang berkarat. Dikatakan ia adalah lokasi pertama yang dicuba oleh pasukan NGO dari Jerman pada tahun 2007. Abel menjelaskan dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka menggali sehingga 45 meter. Air keluar. Semua penduduk kampung gembira, tetapi ia kering dalam masa 3 bulan. Ia bukan aliran air bawah tanah, tetapi hanya takungan air sementara. Kami bergerak ke lokasi kedua, sebuah kawasan bukit rendah di sebelah barat kampung. Sebuah pam terbiar berdiri sepi. Pasukan dari Perancis pada tahun 2009, kata Abel. Suaranya menjadi lebih dingin. Mereka menggerudi sehingga 60 meter, dan kali ini air keluar selama 6 bulan. Tetapi apabila musim kemarau tiba, ia kering sepenuhnya. 300 penduduk terpaksa berjalan 4 jam lagi untuk mengambil air. Ketiga, keempat, kelima. Kami melawat ke semua 7 tapak sepanjang pagi itu. Setiap lokasi mempunyai kesan kegagalan. Paip yang patah, pam yang berkarat, lubang yang ditimbus. Dan setiap kali, penjelasan Abel menjadi lebih sinis. Lokasi ketujuh adalah pada tahun lepas. Dikatakan ia adalah pasukan penyelidik dari sebuah universiti di Malaysia. Hati saya tersentak mendengar kata-katanya. Abel menunjuk ke arah kesan di tanah. Mereka menggali sehingga 90 meter. Paling dalam. Mereka membawa peralatan pengesan terkini dan 3 orang profesor bersama 6 orang pelajar tinggal selama sebulan. Semua orang berkata kali ini pasti berbeza. Dia berhenti seketika. Keheningan menyelubungi kami. Saya bertanya dengan berhati-hati. Dan apa hasilnya? Abel memandang tepat ke arah saya. Pada kedalaman 93 meter, mereka menemui lapisan batuan dasar. Mereka tidak dapat menembusinya.
Selepas mencuba selama 2 minggu, mereka akhirnya berputus asa dan pergi. Sebelum pergi, profesor itu berkata, secara geologi, telaga tidak mungkin dapat dibuat di kawasan ini. Lebih baik cari sumber air lain. Peluh mengalir di belakang saya. Fakta bahwa pasukan dari Malaysia juga gagal menjadi satu beban. Tambahan pula, saya bukan seorang profesor, dan saya tidak membawa peralatan terkini. Saya hanyalah seorang juru teknik lapangan dengan pengalaman 30 tahun. Waktu makan tengah hari, kami pergi ke sebuah tempat seperti dewan orang ramai. Kira-kira 20 orang penduduk telah berkumpul. Seorang ketua kampung yang sudah tua melihat saya dan memberikan senyuman lesu. "Kamu datang lagi," kata ketua kampung itu. "Ini kali keberapa?" "Kali ke-8, jawab saya. Ketua kampung itu menggelengkan kepalanya. "Saya sudah melihat 7 kali. Pada mulanya semua orang sangat yakin. Kamu juga nampak begitu. Tapi kami tidak lagi bercakap tentang harapan. Kami sudah terlalu banyak berharap dan terlalu banyak kali kecewa." Orang di sekeliling mengangguk. Seorang wanita berkata, "Anak perempuan saya berumur 7 tahun semasa telaga pertama digali. Sekarang dia berumur 22 tahun. Selama 15 tahun, kami berharap dan kecewa berulang kali. Sekarang kami sudah terima hakikat. Kampung kami tidak boleh ada telaga." Suasana senyap yang berat menyelubungi kami sepanjang makan tengah hari. Makanan yang dihidangkan hanyalah roti injera ringkas dan sup sayur-sayuran, tetapi terasa sukar untuk ditelan. Pada sebelah petang, saya berjalan berdua sahaja dengan Abel mengelilingi kampung. Selepas lama berjalan dalam diam, saya bertanya, "Kenapa awak teruskan kerja ini? Awak dah lihat 7 kegagalan. Kenapa masih terlibat dalam projek ke-8? Abel berhenti berjalan. Selepas teragak-agak seketika, dia bersuara, "Saya ada seorang adik perempuan." Suaranya bergetar. Adik perempuan yang 9 tahun lebih muda. Pada musim panas 2011, kemarau sangat teruk. Projek telaga kedua sedang berjalan pada masa itu, tetapi gagal. Penduduk kampung terpaksa pergi lebih jauh untuk mengambil air. Dia menggenggam penumbuknya. Adik saya mengikut ibu pergi mengambil air. Perjalanan pergi dan balik mengambil masa 6 jam. Dalam perjalanan pulang, dia rebah akibat strok haba. Suhu hari itu 42 darjah Celsius. Hospital terdekat mengambil masa 3 jam, tetapi sudah terlambat apabila kami sampai. Hati saya terasa berat. Saya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Abel menyambung. Sejak itu, setiap kali ada projek ketiga, keempat, kelima, saya sentiasa menyertainya. Berharap kali ini akan berjaya. Tapi setiap kali gagal. Sekarang saya sudah letih. Saya rasa awak pun akan gagal. Tapi, saya masih perlu melakukannya. Mana tahu kan? Di matanya, saya melihat keputusasaan dan harapan pada masa yang sama. Di sebalik sikap sinisnya, tersembunyi rasa terdesak. Pada saat itu, saya sadar, projek ini bukan sekadar menggali sebuah telaga. Ia adalah tentang membina semula harapan sebuah kampung yang telah hancur oleh 7 kegagalan. Dan ia adalah peluang terakhir untuk memberikan kepercayaan sekali lagi kepada orang-orang yang terluka seperti Abel. Menjelang senja, saya kembali ke tempat penginapan. Saya mengeluarkan buku nota dan menyusun maklumat mengenai 7 tapak yang gagal itu. Kedalaman setiap tapak, punca kegagalan, ciri-ciri geologi. Sambil menganalisis data, satu corak mula kelihatan. Kesemuanya mempunyai persamaan. Sama ada menemui lapisan batuan dasar atau sumber air sementara. Tiada satu pun percubaan yang berjaya sampai ke aliran air bawah tanah yang sebenar dan dalam. Jika begitu, jawabannya hanya satu. Perlu menggali lebih dalam dan lebih tepat. Saya meneliti data sehingga jam 11 malam. Kemudian apabila saya melihat keluar tingkap, saya ternampak seseorang berhampiran tapak telaga kampung. Apabila saya perhatikan betul-betul, ia adalah Abel. Dia sedang berdiri sendirian merenung tapak kegagalan yang ke-7. Melihatnya, saya bertekad. Kali ini mesti berbeza. Mesti berjaya. Pada hari ketiga, pagi itu, kami memutuskan untuk memulakan kajian geologi secara rasmi. Pasukan kami terdiri daripada saya, Abel, dan 2 orang juru ukur tempatan. Saya membentangkan peta yang telah saya analisis malam sebelumnya. Saya telah menandakan 7 titik kegagalan dengan titik merah. Apabila titik-titik itu disambungkan, satu corak kelihatan. Kesemuanya berada dalam radius 500 meter dari pusat kampung. Abel melihat peta itu. Adakah encik bercadang untuk menyiasat kawasan yang lebih jauh? Saya menggelengkan kepala. Tidak, malah lebih dekat. Lihat sini. Saya menunjuk ke kawasan betul-betul di bawah bukit di sebelah timur kampung.
Ia adalah lokasi yang dielakkan oleh percubaan-percubaan sebelum ini kerana terlalu dekat dengan rumah-rumah, menyukarkan kerja-kerja penggerudian. Kenapa di situ? Tanya Abel. Kawasan itu sukar untuk dimasuki jentera. Lihat pada bentuk muka buminya, saya menjelaskan. Ia dikelilingi oleh cerun landai di 3 sisi. Selama bertahun-tahun, air hujan meresap ke sini. Dan jika dilihat dari sudut ini, ada kemungkinan besar struktur batuan dasar di bawah tanah berbentuk cekung, seperti sebuah takungan air semula jadi. Abel kelihatan ragu-ragu, tetapi dia mengikut juga. Kami membawa peralatan ke lokasi tersebut. Kami mula mengambil sampel teras pada pukul 8 pagi. 10 meter, 20 meter, 30 meter. Semakin dalam kami pergi, semakin berubah jenis tanahnya. Sehingga kedalaman 40 meter, semuanya berjalan lancar. Lapisan tanah liat, lapisan pasir, dan lapisan kerikil muncul seperti yang dijangkakan. Tetapi ketika kami melepasi 50 meter, gerudi tiba-tiba menghadapi rintangan yang kuat. Mesin bergegar dan berhenti bergerak ke bawah. Juru ukur memandang saya dengan riak wajah cemas. Kami menarik sampel ke atas untuk diperiksa. Ia adalah batuan granit yang keras. Apabila diukur ketebalannya, ia adalah lapisan batuan dasar yang berterusan sekurang-kurangnya 10 meter tebalnya. Tangan saya terasa sejuk. Saya serta-merta menyadari bahawa 7 kegagalan sebelum ini semuanya disebabkan oleh lapisan batuan dasar seperti ini. Seluruh kawasan ini dilitupi oleh jalur batuan dasar yang tebal pada kedalaman 50 meter di bawah tanah. Abel menghampiri. Bagaimana? Lapisan batuan dasar. Saya berkata dengan jujur. Lebih tebal dan lebih keras daripada yang dijangkakan. Wajah Abel menjadi tegang. Sudah saya agak, suaranya menjadi dingin. Sekitar jam 2 petang, panggilan masuk dari ibu pejabat. 1 mesyuarat video. Pengarah projek dan 3 orang penasihat teknikal dari Kuala Lumpur muncul di skrin. Kami dah terima laporan, pengarah projek memulakan bicara. Pengesahan lapisan batuan dasar pada 50 meter, betul? Ya, betul. Berapa tebalnya? Buat masa ini, dianggarkan sekurang-kurangnya 10 meter atau lebih. Perlu siasatan lanjut untuk kepastian. Para penasihat di skrin saling berpandangan. Seorang daripada mereka bersuara, Encik Ismail, terus terang saya katakan, peluang kejayaan dinilai kurang daripada 10%. Mengambil kira 7 kegagalan sebelum ini, kawasan ini secara geologinya tidak sesuai. Pengarah projek menyambung, kita perlu pertimbangkan bajet dan jadual. Dengan tempoh 6 bulan dan bajet RM250,000 yang diperuntukkan, adalah sukar untuk menembusi lapisan batuan dasar itu. Bukankah lebih realistik untuk berpindah ke kampung lain yang berdekatan? Jantung saya berdegup kencang. Tetapi saya cuba bertenang. Izinkan saya jelaskan satu perkara. Saya berkata sambil memandang tepat ke skrin. Selama 30 tahun, saya telah berdepan dengan lapisan batuan dasar seperti ini lebih daripada 20 kali. Dan 18 daripadanya berjaya saya tembusi. Mencari air di tempat yang kelihatan mustahil, itulah kerja saya. Tetapi tempat ini telah gagal 7 kali, kata seorang lagi penasihat. Sebab itulah percubaan ke-8 ini bermakna, saya menjawab. Dengan data dari 7 kegagalan itu, kita boleh elak daripada mengulangi kesilapan yang sama. Kewujudan lapisan batuan dasar itu sebenarnya boleh menjadi bukti bahawa air bawah tanah di bawahnya terpelihara dengan stabil. Pengarah projek mengeluh, saya beri awak 2 hari, sila laporkan semula selepas penilaian semula berdasarkan siasatan tambahan. Kami akan buat keputusan muktamad selepas itu. Mesyuarat tamat. Apabila skrin menjadi gelap, suasana menjadi sunyi. Abel bertanya, Encik betul-betul fikir ia boleh dilakukan? Saya teragak-agak seketika. Ini adalah masa untuk berterus terang. Saya tidak tahu, saya mengaku. Saya perlu tahu ketebalan sebenar lapisan batuan dasar itu untuk menilainya. Tetapi satu perkara yang pasti, sebaik sahaja kita berputus asa, peluangnya menjadi sifar. Malam itu, saya tinggal sendirian untuk melakukan siasatan tambahan. Saya mengambil lebih banyak sampel lapisan batuan dasar dan menganalisis data tinjauan seismik. Selepas pukul 10 malam, saya menemui satu petunjuk. Terdapat rekahan halus pada lapisan batuan dasar itu. Lebarnya hanya kira-kira 30 cm, tetapi ia bersambung secara menegak. Ia adalah rekahan yang terbentuk akibat pergerakan kerak bumi selama bertahun-tahun. Timbul kemungkinan bahawa jika kami menggerudi mengikut rekahan ini, kami boleh menembusi batuan dasar. Masalahnya ialah peralatan. Gerudi biasa tidak boleh melakukannya. Kami memerlukan penggerudi batuan khas,
dan tempat terdekat untuk mendapatkannya adalah di ibu kota Addis Ababa. Perjalanan pergi dan balik akan mengambil masa 2 minggu, dan kos sewanya sahaja adalah Rp60.000. Keesokan paginya, saya menghubungi ibu pejabat sekali lagi. Saya menghantar data analisis semula saya bersama dengan permintaan untuk menyewa peralatan khas. 2 jam kemudian, jawaban tiba. Permohonan ditolak. Tiada bajet tambahan, dinasihatkan untuk menarik diri. Ayat-ayat dingin itu tertera di dalam email. Abel membaca riak wajah saya. Permohonan ditolak? Saya mengangguk. Dia tersenyum sinis. Sepatutnya saya dah jangka. Sentiasa berakhir begini. Mula-mula mereka beri harapan. Akhirnya mereka pergi. Encik pun akan kemas barang dalam masa seminggu. Kata-katanya menikam hati saya. Tetapi saya tidak boleh marah. Dia tidak salah. Petang itu, penduduk kampung berkumpul di Dewan Orang Ramai. Nampaknya berita telah tersebar dengan cepat. Ketua kampung bertanya, "Jadi, tak boleh juga?" Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Seorang lelaki tua berkata, "Cukuplah, kami sudah biasa. Kalau tidak berharap, tidak akan kecewa." Orang ramai mula beredar satu persatu. Hanya saya dan Abel yang tinggal. Menjelang senja, dalam perjalanan pulang ke tempat penginapan, saya melihat kanak-kanak kampung pulang dari mengambil air dari tempat yang jauh. Tong air 10 liter kelihatan terlalu berat di bahu kecil mereka. Pada saat itu, Abel berbisik, "Adik saya pun macam tu dulu." Pada usia itu, dia sudah mengangkut air. Saya melihat wajahnya dari sisi. Tangannya yang digenggam erat kelihatan menggeletar. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Apabila saya melihat keluar tingkap, bintang-bintang kelihatan begitu banyak seolah-olah akan jatuh. Langit malam yang tidak pernah saya lihat di Malaysia. Tiba-tiba saya sedar, ibu pejabat membuat keputusan berdasarkan angka, tetapi saya kini melihat manusia. Bukan statistik peluang kejayaan 10%, tetapi wajah kanak-kanak yang mendambakan seteguk air. Dan saya membuat keputusan, ada perkara yang boleh saya lakukan tanpa kelulusan ibu pejabat. Dengan cara saya, dengan pengalaman saya akan mencari kemungkinan itu sekali lagi. Subuh keesokan harinya, saya bangun pada pukul 5. Tanpa memberitahu sesiapa, saya keluar dari kampung seorang diri, hanya dengan sebuah lampu suluh, kompas, dan buku nota kecil. Saya mula berjalan perlahan-lahan dari pinggir kampung. Tanpa peralatan, tanpa data, hanya berjalan. Ada sesuatu yang saya pelajari selama 30 tahun mencari air di 837 lokasi. Bumi ini bercakap. Jika kita mendengarnya, kita akan dapat mendengarnya. Saya mendaki bukit di sebelah timur. Matahari mula terbit. Saat cahaya kemerahan menyinari seluruh kampung, kontur muka bumi menjadi jelas. Saya melihat sesuatu yang terlepas pandang oleh pasukan penyiasat sebelum ini. Sebuah kawasan berbentuk lembangan yang sedikit rendah di barat laut kampung. Saya berjalan ke sana. Apabila saya memijak tanahnya, ia terasa lebih lembut berbanding tempat lain. Saya melutut dan menyentuh tanah dengan tangan saya. Ia lembap. Walaupun sudah beberapa hari tidak hujan, kelembapan masih ada. Saya memerhati sekeliling dengan teliti. Dalam radius 10 meter, pokok renek liar tumbuh dengan subur. Kawasan lain kering kontang, tetapi hanya di sini yang mempunyai kehidupan. Tumbuh-tumbuhan itu mengesan kelembapan jauh di dalam tanah. Sekitar pukul 6, Abel datang mencari saya. "Encik pergi mana?" Saya risau. "Sedang membuat tinjauan," jawab saya. "Lihat sini." Abel menghampiri. "Nak lihat apa?" "Tanah biasa sahaja." Saya menggali akar pokok renek itu dengan berhati-hati. Akarnya menjalar lebih daripada 3 meter ke dalam tanah. Tumbuhan di kawasan kering biasanya mempunyai akar yang cetek dan melebar, tetapi ini berbeza. "Ini bukti ada air di bawah sana," saya menjelaskan. "Tumbuhan tidak menipu." Abel menunjukkan wajah ragu-ragu. "Tapi tiada bukti saintifik kan? Kita belum buat kajian geologi pun." "Bukti saintifik?" Saya ketawa. 30 tahun lalu di sebuah kampung pedalaman di Kelantan, saya mendengar kata-kata yang sama. Kajian peralatan pada masa itu juga mengatakan tiada air. Tetapi seorang nenek memberitahu saya, hanya di tempat itu cendawan tumbuh subur sejak 60 tahun lalu. Apabila kami gali, mata air memancut keluar pada kedalaman 30 meter. Apa kaitannya dengan di sini? Saya berdiri dan melihat sekeliling, memeriksa arah angin bertiup. Angin bertiup dari barat ke timur, melepasi banjaran gunung. "Hujan turun di seberang banjaran gunung itu," kata saya.
Air hujan mengalir menuruni gunung dan meresap ke dalam tanah. Aliran air bawah tanah mengikut bentuk muka bumi, laluan yang hampir sama dengan angin. Disinilah penghujungnya. Wajah Abel masih tidak yakin. Tetapi 7 percubaan sebelum ini semuanya disiasat dengan peralatan saintifik. Semuanya gagal. Mendengar itu saya mengangguk. Betul, sebab itu kita perlukan cara yang berbeza. Kadang-kadang, mata dan tangan lebih tepat daripada mesin. Kami menghabiskan sepanjang pagi meninjau kawasan itu. Abel, walaupun separuh percaya, mengikut saya. Kami mengambil sampel tanah dari beberapa tempat. Warna, ketumpatan, kelembapan, semuanya, saya catat satu persatu. Sekitar pukul 10, saya menemui sesuatu yang menarik. Terdapat lekukan halus di permukaan tanah, berbentuk bulat dengan diameter kira-kira 2 meter, dan 10 cm lebih rendah daripada kawasan sekitarnya. Abel, lihat sini, panggil saya. Apa dia? Kesan lubang benam lama, saya menjelaskan. Mungkin terbentuk ratusan tahun dahulu apabila rongga bawah tanah runtuh. Ini bukti pernah ada ruang kosong di bawah tanah, dan kemungkinan besar, ruang itu berisi air. Betulkah? Suara Abel buat pertama kalinya, kedengaran ada sedikit harapan. Saya tidak pasti. Saya berkata jujur, tetapi kemungkinannya tinggi. Saya percaya jika kita menggali hanya 60 meter dari sini, kita akan dapat menemui aliran air di bawah lapisan batuan dasar. Pada sebelah petang, panggilan masuk lagi dari ibu pejabat. Amaran terakhir, jika kami tidak menarik diri dalam tempoh 2 hari, keseluruhan budget proyek akan ditarik balik. Saya membuat keputusan. Saya akan mulakan tanpa laporan rasmi. Dengan peralatan yang boleh didapati secara tempatan, saya akan cuba menggali dengan cara saya sendiri. Saya berkata kepada Abel, awak sudi bantu? Kita mulakan tanpa kelulusan ibu pejabat. Jika gagal, saya akan bertanggung jawab. Jika berjaya, ia adalah kejayaan kita bersama. Abel memandang saya lama. Kemudian dia perlahan-lahan mengangguk. Kita dah gagal 7 kali. Apa bezanya kali ke-8? Jom kita buat. Kami meminta bantuan daripada 5 orang penduduk kampung. Pada mulanya, semua menolak. Tetapi ketua kampung tampil ke hadapan. Mari kita cuba buat kali terakhir. Lagipun, kita tiada apa-apa lagi untuk rugi. Pada pukul 4 petang hari itu, kami memulakan kerja. Hanya dengan gerudi manual ringkas dan sistem tali dan takal. Tiada peralatan canggih, tetapi ada kudrat manusia. Hari pertama, kami menggali 10 meter. Hari kedua, 20 meter. Hari ketiga, 30 meter. Kemajuannya perlahan, tetapi kami tidak berhenti. Abel, yang pada mulanya ragu-ragu, menjadi semakin proaktif. Pada kedalaman 40 meter, tanah mula berubah. Lapisan tanah liat muncul. Tanda bahawa sumber air semakin dekat. Abel menyentuh sampel itu dan bertanya, apa nih? Tanah liat, jawab saya. Ia terbentuk daripada mendapan selama bertahun-tahun akibat aliran air. Ini bukti kita berada di landasan yang betul. Kami bekerja sehingga pukul 8 malam. Pada kedalaman 45 meter apabila kami mengangkat gerudi, hujungnya basah. Bukan sekadar lembab, tetapi benar-benar basah dengan air. Penduduk kampung mula berkumpul. Harapan yang berhati-hati terpancar di mata mereka. Saya tidak dapat memberikan kepastian. Ada kes sebelum ini di mana harapan muncul pada kedalaman ini tetapi akhirnya gagal. Namun, firasat saya berbeza. Saya yakin kali ini ada sesuatu yang berbeza. Abel berkata di sebelah saya, Encik, ini kali pertama saya lihat cara penyiasatan tanpa peralatan canggih. Sangat berbeza dengan geologi yang saya belajar di sekolah. Saya meletakkan tangan di bahunya. Teknologi boleh dipelajari, tetapi pengalaman memerlukan masa. Sekarang, awak sedang belajar kedua-duanya. Malam itu sebelum tidur saya menulis di dalam buku nota saya, sasaran 50 meter. Esok kita akan tahu. Keesokan paginya, kami menyambung kerja pada pukul 7. Kelembapan yang ditemui pada 45 meter memberikan harapan. Penduduk kampung mula berkumpul seorang demi seorang. Suasananya berbeza daripada semalam. Ada riak harapan yang berhati-hati di wajah mereka. Sekitar pukul 10 pagi, kami melepasi 50 meter. Tanah menjadi semakin lembab. Setiap kali kami memeriksa sampel, semakin banyak air yang melekat di tangan. Jangkaan saya menjadi kenyataan. Abel berkata dengan suara teruja, kalau macam ni, tak lama lagi kita akan jumpa aliran air kan? Jangan buat kesimpulan awal. Saya menjawab berhati-hati. Kita kena capai sekurang-kurangnya 60 meter.
55 meter, 58 meter. Gerudi terus turun. Semakin ramai penduduk kampung berkumpul. 30 orang, 50 orang, hampir 100 orang. Walaupun telah melalui 7 kegagalan, orang ramai mula menaruh harapan sekali lagi. Ketua kampung menghampiri. Betulkah kali ini berbeza? Saya tidak menjawab, sebaliknya menumpukan perhatian pada kerja. Saya tidak boleh memberikan kepastian, tetapi dalam hati saya yakin, semua petanda menunjukkan ke arah yang betul. Menjelang tengah hari kami melepasi 60 meter. Kini kami perlu melepasi lapisan batuan dasar untuk sampai ke aliran air di bawahnya. Ini adalah bahagian yang paling kritikal. Pada 65 meter, Gerudi menemui lapisan keras. Batuan dasar. Ia sesuatu yang dijangkakan, tetapi saya tetap berasa gemetar. Kejayaan atau kegagalan bergantung pada ketebalan batuan dasar yang kami temui di sini. 70 meter, lapisan batuan dasar berterusan. Saya memperlahankan kelajuan putaran. Perlu menggerudi dengan berhati-hati. 75 meter. Masih batuan dasar. Wajah penduduk kampung mula menegang. Kenangan lalu seolah-olah kembali menghantui. Sekitar pukul 3 petang, ketika kami cuba mencapai 80 meter, gerudi tiba-tiba mengeluarkan bunyi aneh. Bunyi yang nyaring seperti besi bergeser. Mesin bergegar kuat dan kemudian berhenti. Saya segera mematikan enjin. Asap keluar dari enjin. Peluh sejuk mengalir. Abel menghampiri dan memeriksa mesin. Wajahnya muram, bering rosak, suaranya bergetar. "Boleh baiki?" tanya saya. Abel menggelengkan kepala. "Perlu ganti alat ganti. Model ni dah lama. Kena dapatkan dari ibu kota. Paling cepat pun 2 minggu. Fikiran saya menjadi kosong. 2 minggu. Dalam tempo itu, arahan penarikan diri secara paksa dari ibu pejabat pasti akan tiba. Kos membeli alat ganti juga menjadi masalah. Suasana menjadi sunyi. Hampir 100 orang penduduk yang berkumpul mula beredar satu persatu. Wajah mereka tenang, seolah-olah ini adalah pemandangan yang biasa. Seorang nenek berkata sambil berlalu, "Sudah kuduga." Sentiasa berakhir begini, ketua kampung menepuk bahu saya. "Tak apa, encik dah cuba sedaya upaya. Cukuplah." Kanak-kanak juga mula beredar. Pada saat itu, seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun memegang tangan saya. "Pak Cik, ada air tak?" Saya tidak dapat menjawab soalannya. Ibunya segera membawa kanak-kanak itu pergi. Matahari mula terbenam. Hanya saya dan Abel yang tinggal di tapak projek. Gerudi yang rosak itu berdiri sepi. Abel bersuara dahulu, "Nampaknya saya silap. Saya fikir encik berbeza." Tapi akhirnya sama sahaja. Memberi harapan, kemudian pergi. Kata-katanya menusuk hati saya. Tetapi saya tidak dapat membantahnya. Dalam keadaan sekarang, kata-katanya benar. Saya belum berputus asa, saya berkata perlahan. Abel ketawa sinis. "Mesin rosak, bajet tiada, ibu pejabat suruh tarik diri. Apa lagi yang boleh kita buat?" Saya tidak tahu, saya mengaku jujur. Tetapi saya tahu satu perkara. Kalau kita berputus asa sekarang, semuanya akan benar-benar berakhir. Abel mengeluh. "Encik akan pergi tak lama lagi. Dan saya akan tinggal di sini untuk merekodkan kegagalan ke-8. Begitulah hidup saya selama ini." Ketika dia hendak berpaling, saya berkata, "Siapa nama adik perempuan awak?" Abel terhenti. "Nama?" Saya bertanya lagi. Dia perlahan-lahan berpaling. "Lily." "Kenapa tanya?" "Kita dah sampai 80 meter, kata saya. Hanya tinggal lebih kurang 10 meter lagi. Perjalanan pergi dan balik adik awak, Lily, untuk mengambil air adalah 6 jam. Kita sekarang lebih dekat dengan air itu berbanding tempat terakhir dia mengambil air." Mata Abel kelihatan goyah. Malam itu, saya tinggal sendirian di tapak projek. Dengan cahaya lampu suluh, saya meneliti gerudi yang rosak itu. Beringnya haus sepenuhnya. Perlu diganti, bukan dibaiki. Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Saya mencari di dalam kotak peralatan. Saya menemui beberapa bahagian yang boleh digunakan. Bahagian-bahagian yang diambil dari mesin lama yang telah dilupuskan sebelum ini. Saya bekerja sehingga lewat tengah malam. Saya cuba memasang bahagian-bahagian yang tidak sepadan. Ia bukan pembaikan yang sempurna, tetapi saya fikir ia boleh bertahan untuk beberapa hari. Pukul 2 pagi. Ketika saya mengetatkan bolt terakhir, saya terdengar bunyi seseorang menghampiri. Saya mengangkat kepala. Abel sedang berdiri di situ. "Encik buat apa?" tanyanya. "Membaiki," jawab saya. "Membaiki?" Tanpa alat ganti. Saya menunjukkan bahagian-bahagian usang di sebelah saya.
Tidak sempurna, tetapi ia akan berfungsi. Abel melutut dan duduk di sebelah saya. Dia meneliti gerudi itu lama, kemudian bersuara. Encik memang gila. Suaranya kedengaran sinis, tetapi pada masa yang sama, ada emosi lain yang terselit. Kemudian, dia mengambil sebatang sepana. Bahagian ini biar saya buat. Saya ada kemahiran mengimpal. Kami bekerja dalam diam sehingga subuh. Menjelang fajar menyingsing, gerudi itu akhirnya siap dipasang. Kami coba menghidupkannya. Enjin berjaya dihidupkan. Bunyinya tidak sekata, tetapi ia berfungsi. Abel memandang saya. Berapa lama ia boleh bertahan? Saya tidak tahu, saya berkata jujur. Tetapi kita ada masa untuk menggali 10 meter lagi. Dia mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulakan. Matahari terbit, hari baru bermula. Gerudi yang telah dibaiki mula menggali tanah sekali lagi. Kami menyambung kerja pada pukul 6 pagi. Gerudi yang dibaiki itu tidak stabil, tetapi ia bergerak. Bunyi enjin tidak sekata. Jadi kami terpaksa berhenti setiap 30 menit untuk memeriksanya. Abel membawa buku notanya. Apa yang perlu saya catat? Catat semuanya, kata saya. Kedalaman, perubahan tanah, kelajuan gerudi, suhu, kelembapan. Simpan semua data. Kenapa perlu buat begitu? Supaya awak boleh melakukannya sendiri lain kali. Abel mengangkat kepalanya memandang saya. Maksud encik? Saya berhenti bekerja seketika. Saya hanya di sini selama 6 bulan. Selepas itu, saya akan pulang ke Malaysia. Tetapi kampung ini akan sentiasa memerlukan air. Mungkin perlu ada telaga kedua, ketiga. Siapa yang akan melakukannya? Abel tidak dapat menjawab. Awak yang akan melakukannya, kata saya. Sebab itu awak perlu belajar keseluruhan proses ini sekarang. Saya bukan mengajar teknologi, saya menyampaikan kaedah. Sejak hari itu, cara kerja kami berubah. Saya menjelaskan segalanya dan Abel mencatat. Setiap kali kami menganalisis sampel tanah, saya menjelaskan mengapa warnanya begitu, apa maksudnya. Pada kedalaman 85 meter, lapisan batuan dasar berterusan. Tetapi tekstur sampel mula berubah sedikit. Sentuh ini, saya menyuruh Abel meletakkan tangannya pada sampel. Apa yang awak rasa? Sejuk. Suhunya lebih rendah daripada tanah sekeliling. Awak tahu apa maksudnya? Abel menggelengkan kepala. Maksudnya air sudah dekat. Saya menjelaskan. Air bawah tanah lebih sejuk daripada sekelilingnya. Sampel batuan dasar yang sejuk bermakna air meresap melalui rekahan. Abel menulis dalam notanya, penurunan suhu. Sumber air bawah tanah semakin dekat. Tulisannya menjadi semakin teliti. Sekitar pukul 10 pagi, beberapa orang pemerhati datang semula. Mereka adalah orang-orang yang telah pergi semalam. Mereka terkejut melihat gerudi yang rosak itu berfungsi semula. Ketua kampung bertanya dengan berhati-hati. Sudah dibaiki? Sementara sahaja, jawab saya. Tidak tahu berapa lama ia boleh bertahan, tetapi sekarang ia berfungsi. Berapa dalam lagi perlu digali? Kira-kira 10 hingga 20 meter lagi. Saya tidak boleh beri kepastian. Ketua kampung mengangguk dan beredar. Dia tidak bertanya lagi. 7 kegagalan telah mengajarnya untuk berhati-hati. Pukul 2 petang, kami melepasi 90 meter. Kini kami perlu menembusi lapisan batuan dasar sepenuhnya. Bunyi gerudi mula berubah. Ia menjadi lebih nyaring. Abel, dengar bunyi itu? Tanya saya. Ya, berbeza. Coba jelaskan apa yang berbeza. Abel menumpukan perhatian. Bunyinya lebih tinggi dan gegarannya kurang. Tepat. Saya tersenyum. Ini bermakna ketumpatan batuan dasar semakin berkurangan. Kita akan melepasi lapisan batuan dasar tidak lama lagi. Ketika itu, gerudi mengeluarkan bunyi aneh sekali lagi. Bunyi berderak. Jantung saya berdebar. Saya segera menghentikannya. Saya memeriksa enjin. Bearing yang dipasang sementara itu mula goyah lagi. Saya fikir ia boleh bertahan beberapa hari lagi, tetapi nampaknya sudah mencapai hadnya. Abel menghampiri. Rosak lagi? Belum lagi, tapi tak akan tahan lama. Kita mesti selesaikannya hari ini. Mustahil kan? Dengan kelajuan ini, ia akan mengambil masa 2 hari. Saya melihat jam. Pukul 3 petang. Tinggal 4 jam sebelum matahari terbenam. Kita boleh teruskan pada waktu malam, kata saya. Tiada lampu, ada lampu suluh, ada cahaya bulan, dan kita tiada masa. Abel teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. Baiklah, 95 meter, 100 meter, 105 meter. Matahari mula terbenam. Kira-kira 10 orang penduduk tinggal untuk memerhati. Seseorang membawa lampu suluh,
seorang lagi membawa lampu tanglung. Pukul 8 malam, kami melepasi 110 meter. Bunyi gerudi berubah lagi. Tiba-tiba ia menjadi lebih lembut. Abel perasan. Encik, bunyinya berubah. Ya, saya menarik sampel ke atas. Ia bukan batuan dasar. Ia adalah lapisan sedimen yang lembut. Kita dah tembus? Tanya Abel dengan suara teruja. Saya menyentuh sampel itu. Ia basah. Air sebenar. Bukan sekadar lembab, tetapi air menitis daripadanya. Kita dah tembus lapisan batuan dasar. Saya berkata perlahan. Aliran air sudah dekat. Orang di sekeliling mula berbisik. Tetapi tiada siapa yang bersorak. 7 pengalaman lalu telah membuatkan mereka berhati-hati. 115 meter, 118 meter. Gerudi menjadi semakin perlahan. Enjin mengeluarkan bunyi aneh. Bering sementara itu telah mencapai hadnya. Abel bertanya dengan wajah bimbang. Boleh tahan lagi? Saya tak tahu, saya berkata jujur. Tapi kita tak boleh berhenti. Pukul 11 malam. Di kedalaman 120 meter. Tiba-tiba, gerudi tergelincir ke bawah. Rintangan berkurangan secara mendadak. Tangan saya menggeletar. Perasaan ini, perasaan yang telah saya alami lebih 100 kali dalam 30 tahun. Abel, panggil saya perlahan. Angkat sampel. Abel menarik tali. Bekas sampel naik ke atas. Sebaik sahaja saya melihatnya, saya tahu. Bekas itu separuh penuh dengan air. Bukan air keruh, tetapi air jernih. Dan sejuk. Abel menyentuh air itu dengan tangan yang menggeletar. Apa nih? Air bawah tanah, jawab saya. Kita dah jumpa aliran air yang sebenar. Suasana menjadi sunyi. Semua orang menahan nafas. Abel bertanya, pasti ke? 7 kali sebelum ni pun ada keluar air sebanyak ni. Saya mengangkat bekas itu ke arah cahaya. Saya melihat zarah-zarah halus di dalam air. Mendapan. Ini berbeza, saya menjelaskan. Kegagalan lalu adalah takungan sementara atau aliran air cetek, tapi ini adalah air dari akuifer yang dalam. Mendapan ini buktinya. Ini bermakna, air ini telah mengalir untuk masa yang lama. Abel membuka notanya. Saya perlu catat, kedalaman 120 meter, penemuan aliran air pertama. Tangannya menggeletar, tetapi tulisannya jelas. Sambil melihatnya, saya berfikir, pemuda ini sedang belajar. Bukan sahaja angka dan data, tetapi juga cara menguruskan harapan. Lewat tengah malam, kami memutuskan untuk terus menggali. Perlu memastikan kelimpahan aliran air. 123 meter, 125 meter. Air terus keluar. Kuantitinya semakin meningkat. Pukul 1 pagi. Gerudi mengeluarkan bunyi terakhirnya. Dan kemudian berhenti. Kali ini, ia benar-benar rosak. Tetapi tidak mengapa. 125 meter, kedalaman yang mencukupi. Sekarang, hanya perlu memasang pam dan menarik air ke atas. Abel terduduk di tanah. Kita berjaya? Betul ke kita berjaya? Saya juga duduk di sebelahnya. Belum berakhir lagi. Kita perlu pasang pam dan lihat air keluar untuk mengesahkannya. Tapi kemungkinannya 90%. Abel mendongak ke langit. Bintang-bintang kelihatan begitu banyak. Dia berbisik, saya nak beritahu adik saya. Beritahulah. Saya berkata perlahan. Dia akan dengar. Keesokan paginya, pukul 6. Kami perlu memulakan kerja pemasangan pam. Tetapi ada masalah. Tiada pam yang elok. Abel mencari di gudang kampung dan menemui pam manual lama. Ia adalah pam yang digunakan dalam projek pertama 15 tahun lalu. Ia berkarat dan beberapa bahagiannya patah. Boleh guna ke ni? Tanya Abel. Saya memeriksa pam itu. Keadaannya tidak baik, tetapi bukan mustahil. Kena cuba. Kami menghabiskan sepanjang pagi membaiki pam itu. Mengikis karat, mengimpal bahagian yang patah, dan memasang gasket baru. Abel membantu di sebelah. Gerak tangannya lebih cekap berbanding semalam. Menjelang tengah hari, panggilan masuk dari ibu pejabat. Notis terakhir. Jika jadwal penarikan diri tidak dilaporkan sebelum jam 6 petang ini, keseluruhan bajet projek akan ditarik balik dan tindakan tata tertib akan diambil. Saya mematikan telepon. Saya tidak menjawab. Tiada masa untuk menjawab sekarang. Abel melihat jam. Tinggal 6 jam lagi. Cukup, jawab saya. Air dah ada di bawah sana. Cuma perlu tarik naik. Pukul 1 petang, kami mula memasang pam. Ia adalah kerja menurunkan pipe ke dalam lubang 125 meter. Mustahil untuk dilakukan seorang diri kerana berat. 6 orang penduduk datang membantu. Mereka adalah orang-orang yang melihat sampel air semalam. Tanpa banyak bicara, mereka memegang tali.
Perlahan-lahan kami menurunkan pipe 10 meter, 20 meter, 30 meter. Apabila melepasi 100 meter, matahari mula condong. Pukul 4 petang, pipe sampai ke dasar. Kini tiba masanya untuk menyambungkan pam dan menarik air. Ketua kampung datang. Di belakangnya, kira-kira 30 orang lagi menyusul, semua dengan wajah berhati-hati. "Boleh mula?" tanya ketua kampung. "Ya, sekejap lagi." Saya meletakkan tangan saya pada pemegang pam. Selama 30 tahun, saya telah melakukan kerja ini berkali-kali, tetapi tidak pernah segementar ini. Abel berdiri di sebelah. "Biar saya buat. Kita buat bersama," kata saya. "Letakkan tangan awak di sini juga." Kami berdua memegang pemegang itu. Suasana menjadi sunyi. Hanya bunyi angin kedengaran. Perlahan-lahan kami menekan pemegang. Ia berat. Menarik air dari kedalaman 125 meter bukan kerja mudah. Sekali, 2 kali, 3 kali. Selepas 10 kali masih tiada perubahan. 20 kali, 30 kali. Lengan saya mula sakit. Wajah orang di sekeliling mula muram. Pada kali ke-50, kedengaran bunyi dari pipe. Bunyi air naik. "Teruskan," kata saya. Sikit lagi. 60 kali, 70 kali. Bunyi semakin kuat. Air naik dengan cepat melalui pipe. Kali ke-80. Udara menyembur keluar dari muncung pam. Dan pada saat berikutnya, air memancut keluar. Pada mulanya ia keluar seperti benang halus. Tetapi tidak lama kemudian ia menjadi lebih tebal. Sebesar jari, sebesar lengan. Dan kemudian ia mencurah seperti anak sungai, air yang jernih. Tidak keruh, tetapi lut sinar. Berkilauan di bawah cahaya matahari, suasana senyap. Tiada siapa yang berkata apa-apa. Semua orang terpaku melihat pancutan air itu. Ketua kampung perlahan-lahan menghampiri. Dia menadah air dengan tangannya dan meminumnya. Seteguk, 2 teguk. Air mata mengalir di matanya. 15 tahun. Sudah 15 tahun. Pada saat itu, sorakan meletus. Orang ramai berlari ke arah pam. Mereka menadah air dengan tangan, membasuh muka, dan berpelukan. Kanak-kanak bermain air sambil ketawa. Seorang nenek melutut dan menangis. Tak sangka dalam hidup saya dapat lihat telaga di kampung kita. Orang ramai terus berdatangan. 50 orang, 100 orang, 200 orang. Seolah-olah seluruh kampung telah berkumpul. Seseorang membawa gendang. Irama mula bergema. Orang ramai mula menari. Saya perlahan-lahan berundur dan duduk. Kaki saya terasa lemah. Apabila ketegangan reda, semua keletihan datang serentak. Abel datang ke sebelah saya. Dia juga terduduk. Kami melihat orang ramai tanpa berkata-kata. Selepas seketika, Abel berkata, "Saya tak percaya. Betul ke kita berjaya? Kita yang berjaya." Saya membetulkannya. Kalau saya seorang, mustahil. Abel mencedok air dan meminumnya. Dia memejamkan mata dan menelannya perlahan-lahan. Air mata mengalir di pipinya, "Lili," bisiknya perlahan. "Kita berjaya." Matahari mula terbenam. Tetapi pesta itu berterusan. Penduduk kampung membawa makanan. Roti, buah-buahan, daging kambing. Mereka membawa apa sahaja yang mereka ada. Ketua kampung berdiri di hadapan saya. Saya tak tahu bagaimana nak berterima kasih. Saya menggelengkan kepala. Saya juga berterima kasih kerana dapat menamatkan projek terakhir saya di sini. Projek terakhir? Ya, 6 bulan lagi saya akan bersara. Ini adalah telaga terakhir dalam hidup saya. Ketua kampung memegang tangan saya. Kalau begitu, Encik telah meninggalkan hadiah yang terbaik. Sekitar pukul 9 malam, panggilan masuk lagi dari ibu pejabat. Saya tidak menjawabnya. Sebaliknya, saya mengambil gambar. Air yang memancut, orang yang menari, kanak-kanak yang ketawa. Saya menghantar gambar-gambar itu melalui email. Tajuknya ringkas, berjaya. 10 minit kemudian, balasan tiba. Dari pengarah projek. "Luar biasa. Bagaimana awak melakukannya?" Saya tidak membalas. Tidak perlu menjelaskan. Gambar itu telah menceritakan segalanya. Malam semakin larut. Unggun api menyala. Orang ramai menyanyi. Saya tidak faham bahasanya, tetapi saya tahu maknanya. Ia adalah lagu kegembiraan. Abel sedang duduk sendirian di tepi telaga. Saya pergi ke sebelahnya. "Awak fikir apa?" tanya saya. Abel menjawab sambil memandang air. "Saya sedang fikir apa yang perlu saya buat sekarang. Selama 15 tahun, saya berharap ada telaga. Sekarang dah ada, peliknya ia terasa seperti satu permulaan, bukan pengakhiran.
Betul, saya mengangguk. Ini adalah permulaan. Kampung ini perlukan lebih banyak telaga. Dan kampung sebelah juga. Dan kampung di seberangnya. Seseorang perlu melakukan kerja itu. Abel memandang saya. Bolehkah saya melakukannya? Awak sudah pun melakukannya. Saya tersenyum. Jangan lupakan apa yang awak pelajari sepanjang minggu lalu. Cara membaca bumi, bukan mesin. Cara mempercayai pengalaman, bukan data. Dan cara untuk tidak berputus asa. Bintang-bintang bertaburan di langit malam. Bima Sakti kelihatan jelas. Abel berkata, telaga seterusnya. Saya nak namakannya sempena nama adik saya. Telaga Lili. Nama yang bagus, jawab saya. Dan awak akan melakukannya sendiri. Kami duduk begitu untuk masa yang lama. Bunyi pesta kedengaran, bunyi air mengalir kedengaran, dan bunyi permulaan baru kedengaran. Setahun telah berlalu. Saya telah pulang ke Malaysia. Selepas menamatkan projek 6 bulan itu, saya bersara seperti yang dijadualkan. Syarikat mengadakan majlis perpisahan kecil untuk saya. Rekod 30 tahun saya dirumuskan dalam sekeping plak. Saya pulang ke rumah dan duduk di ruang kerja. Saya melihat gambar-gambar yang tergantung di dinding, Telaga ke-838 di wilayah Tigray, Ethiopia. Projek terakhir saya. Isteri saya membawa secawan teh dan bertanya, "Abang ada rasa kesal?" "Tak ada," jawab saya. "Sebab saya dah tamatkannya dengan baik." Tetapi kadang-kadang saya tertanya-tanya, adakah telaga itu masih berfungsi dengan baik? Bagaimana keadaan Abel? Tiada kabar berita. Ia adalah kawasan pedalaman tanpa akses internet yang baik, jadi itu perkara biasa. Pada suatu petang Khamis, ketika saya memeriksa peti surat, ada sepucuk surat tebal. Pengirimnya dari Ethiopia. Saya naik ke ruang kerja dan membukanya dengan berhati-hati. Terdapat sepucuk surat dan 5 keping gambar. Saya melihat gambar pertama. Sebuah telaga baru. Tertulis ia terletak 3 km dari telaga pertama. Sebuah pam telah dipasang dan air memancut keluar. Gambar kedua, Abel berdiri di sebelah gerudi. Seorang diri, wajahnya telah berubah. Bukan lagi wajah sinis setahun yang lalu. Ada keyakinan terpancar. Gambar ketiga, sebuah papan tanda kecil didirikan di sebelah telaga. Gambar itu diambil dari dekat, jadi tulisannya jelas. Telaga Lili, siap pada Mac 2024. Gambar keempat, kanak-kanak kampung berbaris membawa tong air. Mereka tersenyum. Kanak-kanak yang tidak lagi perlu berjalan 4 jam pergi dan balik untuk mengambil air. Gambar kelima, Abel sedang mengajar sesuatu kepada 2 orang pemuda lain. Mereka membentangkan peta di atas tanah, dan dia sedang memberi penjelasan. Saya membaca surat itu. Ia adalah tulisan tangan Abel. Kepada Encik Ismail, saya harap Encik sihat. Saya di sini sihat. Selepas Encik pergi, saya berlatih seorang diri selama 3 bulan. Saya terus meninjau kawasan sekitar telaga pertama. Saya membaca nota yang Encik tinggalkan beratus-ratus kali. Pada bulan Desember tahun lepas, saya memberanikan diri. Kampung sebelah meminta bantuan untuk menggali telaga. Pada mulanya saya takut. Bolehkah saya melakukannya seorang diri? Bagaimana jika saya gagal? Tetapi saya teringat kata-kata Encik. Sebaik sahaja kita berputus asa, peluangnya menjadi sifar. Percubaan pertama gagal. Saya menemui lapisan batuan dasar pada 55 meter. Saya tidak dapat menembusinya. Saya kecewa selama seminggu. Tetapi seperti yang Encik lakukan, saya berjalan semula. Saya berjalan mengelilingi seluruh kampung, membaca bumi, arah angin, akar tumbuhan, warna tanah. Saya menggunakan semua yang Encik ajarkan, dan saya menemui lokasi baru. Ia adalah percubaan kedua. Kali ini, saya mulakan dengan berhati-hati. Saya mencatat setiap 10 meter, menganalisis tanah, dan menyimpan data. Pada 60 meter, saya menemui lapisan batuan dasar, tetapi saya tidak berputus asa. Encik telah mengajar saya, walaupun lapisan batuan dasar, ada rekahan. Saya perlu mencarinya. Selama 2 minggu, saya mencari rekahan itu, dan saya berjaya menembusinya pada 80 meter. Pada 95 meter, air keluar. Mula-mula seperti benang, kemudian semakin tebal, air yang jernih. Pada saat itu, wajah Encik terlintas di fikiran saya. Hati saya berdebar seperti ketika kita menyiapkan telaga pertama bersama-sama. Penduduk kampung bersorak. Tetapi kegembiraan terbesar saya adalah sesuatu yang lain. Fakta bahwa saya berjaya melakukannya seorang diri. Ketika itulah saya sadar, apa yang Encik tinggalkan bukanlah sebuah telaga, tetapi satu kaedah. Sekarang,
Saya sedang mengajar dua orang pemuda. Seperti saya, mereka juga pernah menyaksikan kegagalan-kegagalan lalu. Saya menyampaikan kepada mereka apa yang telah saya pelajari. Sama seperti yang Encik lakukan kepada saya. Bulan depan, kami akan memulakan telaga ketiga. Kali ini, saya akan menyelia dan kedua-dua pemuda itu akan menggalinya sendiri. Begitulah caranya teknologi diwariskan, kan? Terima kasih, Encik. Bukan sekadar mengajar cara menggali telaga, tetapi menunjukkan cara untuk tidak berputus asa. Dan yang paling penting, Encik mempercayai saya. Menerima seseorang yang telah melihat 7 kegagalan sebagai rakan kongsi untuk cabaran ke-8. Sudah 13 tahun sejak adik saya Lily meninggal dunia. Kini, kesakitan itu perlahan-lahan berubah menjadi makna. Dari telaga yang dinamakan Sempena Lily, 100 orang mengambil air setiap hari. Tiada seorang pun daripada mereka akan kehilangan nyawa kerana air. Jaga diri, Encik. Jika suatu hari nanti Encik datang ke sini lagi, saya ingin menunjukkan telaga kelima yang saya gali sendiri. Yang benar, Abel. Saya menutup surat itu. Saya melihat gambar-gambar itu semula, satu persatu. Saya melihat perubahan pada Abel. Dari sinis kepada keyakinan, dari putus asa kepada harapan. Saya melihat keluar tingkap. Musim bunga, musim tunas berputik, tiba-tiba saya sedar. Ada sesuatu yang lebih penting daripada 838 buah telaga yang telah saya gali selama 30 tahun. Ia adalah mewariskan kemahiran kepada seorang insan. Dan insan itu pula mewariskannya kepada orang lain. Telaga mungkin suatu hari nanti akan kering. Tetapi kemahiran dan semangat akan terus mengalir merentasi generasi, seperti air. Istri saya masuk. Surat apa tuh? Surat dari anak murid saya, jawab saya sambil tersenyum. Dia dah siapkan telaga seorang diri. Baguslah, kata istri saya. Abang memang pandai mengajar. Bukan, saya menggelengkan kepala. Bukan saya yang ajar, dia yang belajar. Belajar untuk tidak berputus asa. Saya membuka laci meja. Saya mengeluarkan sebuah buku nota kosong. Di halaman pertama, saya menulis, kepada Abel, apabila awak menyiapkan telaga kelima, mungkin saya akan dapat datang semula. Ketika itu, mari kita mulakan telaga ke-6 bersama-sama. Dan saya juga ingin bertemu dengan 2 orang pemuda yang awak ajar. Saya akan tunggu. Saya memasukkan surat itu ke dalam sampul. Esok saya akan pergi ke pejabat pos untuk menghantarnya. Saya melihat semula gambar di dinding ruang kerja. 838 buah telaga. Di penghujung semua tapak projek itu, berdiri seorang insan. Seorang pemuda yang kini menggali telaga seorang diri. Itulah makna sebenar 30 tahun kerjaya saya. Misi terakhir saya bukanlah untuk menyiapkan sebuah telaga, tetapi untuk melahirkan juru teknik generasi seterusnya ke dunia. Angin musim bunga bertiup di luar tingkap. Saya seolah-olah terdengar bunyi air mengalir, bunyi air yang mengalir dari telaga Lily di wilayah Tigray, Ethiopia, di seberang dunia. Saya tersenyum sendirian, dan mula bersedia untuk perjalanan seterusnya. Walaupun telah bersara, ia bukanlah satu pengakhiran, ia adalah satu permulaan yang baru. Telaga kedua yang disiapkan oleh Abel dengan usahanya sendiri telah mengajar saya sesuatu. Seorang guru yang sebenar menjadi sempurna apabila anak muridnya melepasi dirinya. Dan saat itulah saat yang paling membanggakan. Saya menutup buku nota. Saya menyusun gambar-gambar itu ke dalam album. Selepas gambar telaga ke-838, saya meletakkan gambar telaga pertama Abel. Kini, angka tidak lagi penting. Yang penting adalah orang-orang yang meminum air itu. Dan orang-orang yang akan menggali telaga seterusnya. Matahari terbenam. Cahaya senja memasuki ruang kerja saya. Cahaya yang hangat. Saya duduk di dalam cahaya itu dan berfikir, 30 tahun diwariskan kepada seorang insan, dan insan itu pula menyebarkannya kepada generasi lain. Itulah warisan sebenar seorang juru teknik. Dan misi terakhir saya telah selesai.